إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dua ayat yang saya akan ambil mari untuk menjadikan tajuk khutbah wakha khutbah kita pada hari ini. Ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala telah firman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kerana apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? อะไรคือสาเหตุที่พวกเขาไม่ใคร่ครวญซึ่งอัลกุรอาน am ala qulubin aqfaluha
Adakah dengan sebab hati mereka telah diselak huacai ti tuklak replang. Ini ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala firman lagi katanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kerana apakah mereka tidak bertadabbur akan Al-Quran? Kalaulah kitab-kitab yang lain ataupun kitab Al-Quran ini mari dari walau kana min 'indi ghairillah, mari daripada orang lain, tidak mari daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan berlaku perselisihan ceket kunซึ่งความขัดแย้งกันอย่างมากมายkalaulah kitab itu tidak mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang Allah Ta'ala tanyanya, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapakah mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Kalimah tadabbur ni maksud katanya kita membaca, bukan hanya membacakan Al-Quran, tetapi kita baca Quran serta dengan wak fikir, ambil pengajaran, ambil bot rian cak Al-Quran tuk ayat tirapan. Setiap ayat yang kita baca dalam Quran, kita cuti dan juga kita tengok kata ke apakah Allah Ta'ala yang nak beri pengajaran ataupun Allah Ta'ala nak royak kita tahu, faham, serta kita ambil boleh guna di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Soalan ini ni, kalaulah Allah Ta'ala tuju kepada orang yang beriman, Allah Ta'ala tanya, afala yatadabbaruna al-Quran, hai orang yang beriman, apakah kamu tidak bertadabbur Al-Quran? Tidak baca dengan secara fikir, ambil pengajaran daripada Quran. Nah, saya kata tak pelik kerana kita adalah orang mukmin yang sentiasa membacakan Al-Quran dan juga mentadaruskan Al-Quran. Tetapi kalaulah kita pergi tengok perkataan ulama tafsir, mereka akan dijawab katanya sebenarnya ayat ini ni Allah Ta'ala tamni kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanya kepada orang yang tidak beriman, apa hai orang yang beriman, fak kamu tak ambil pengajaran daripada Al-Quran, tidak bertadabbur Al-Quran. Kerana dengan sebab tidak tadabbur Quran, tidak buka hati untuk nak fahamnya Quran, menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hakikat sebenar yang Allah Ta'ala tanya kepada orang yang kafir, bukan orang Islam dah. Allah Ta'ala tamni orang kafir katanya, hidaiti fukuni mai krai kruan Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala tamni orang kafir dengan sebab mereka tidak ambil hati dengan Al-Quran, ambil pengajaran ataupun buat tadabbur dengan Al-Quran, apakah dengan kita orang yang beriman kalaulah kita baca Quran dengan tidak tadabbur dengan Al-Quran? Ying lau iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tamnik kita, murih kepada kita, marah kepada kita dengan sebab kita jadi orang yang beriman dah Al-Quran yang turun ke atas kita. Tapi kadang-kadang Quran hari ni kita nak ambil mari baca pun, itu adalah benda yang paling berat bagi umat Islam yang nak ambil Quran dan juga nak membacakan Al-Quran dan juga nak al-aishu ma'al Quran, nak hidup bersama dengan Al-Quran. Ini adalah soalan yang Allah Ta'ala tuju kepada orang kafir. Sebenarnya kalaulah kita adalah orang yang beriman ataupun mereka orang yang beriman yang sebenar ini, mereka telah tahu katanya sebenarnya kitab ini adalah kitab yang akan beri barakah dan juga pengajaran yang besar kepada kita di dalam hidup kita dunia ini. Kerana orang yang beriman sebenarnya apabila dia baca Quran dan juga dia faham Quran, dia akan jumpa akan ayat yang Allah Ta'ala ayat katanya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Adalah kitab yang Allah Ta'ala turun kepada kamu, hai Muhammad, untuk kamu sekalian umat Islam, liyatadabbaru, ambil pengajaran, au bodrian, au kakit, krai kruan. Tengok dalam Quran katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak wayak gapo kepada kita untuk kita ambil mai guna di dalam hidup kita dunia ini.
liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab, untuk jadi benar yang akan nak nasihati kepada kita. Tak terau, hai sekalian orang yang bijak, orang yang cidik, ulul albab, orang yang cidik, orang yang mata cerah, yang Allah Subhanahu wa taala akan turun Quran kepada mereka. Makna katanya, kalaulah kita tidak hidup dengan Al-Quran, mulai daripada baca, tadarus untuk nak fahamkan makna dia, maka hidup kita ini tak akan nak dapat mubarak ataupun barakah di dalam hidup kita dalam dunia ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Quran ini bukan hanya untuk kita nak berbarakah ini. Apabila kita nampak Quran, kita ambil Quran, kita pucuk dia dan juga kita rasa kata kita dapat barakah daripada Al-Quran. Bukan. Tetapi barakah daripada Al-Quran adalah kita baca dia dan juga kita usaha memahami akan makna dia, faham isi dia. Katanya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah, dalam kitab Miftahu Sa'adah, Miftah Daris Sa'adah, anak kunci untuk nak dapat bahagia yang sebenar, nak dapat syurga, tempat yang kita akan ada hamsuk sama. Dia katanya, la syai'a anfa'a lil qalbi, la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Quran bitadabburi wat tafakkuri. Tidak ada benda mana yang paling faedah sekali, manfaat sekali,ให้ประโยชน์กับหัวใจของเรามากที่สุด. Hati kita, หัวใจของเราในโลกดุนยานี้ที่มันจะเป็นหัวใจที่มีชีวิต hidup, หรือจะเป็นหัวใจที่ป่วย sakit, ataupun akan jadi hati yang mayit, mati, hati ที่ตาย หัวใจที่ตายเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลกุรอานตัวชีวิตของมันขึ้นอยู่กับอัลกุรอาน dan juga tidak ada benda mana yang paling bermanfaat sekali untuk nak menghidupkan หัวใจของเราให้มีชีวิตชีวานี่มากไปกว่าการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการใคร่ครวญและก็ใคร่คิดเอาบทเรียนจากอัลกุรอาน ambil pengajaran daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran apabila kita baca, wa huwallazi yurithul mahabbah, kita akan dapat ความรักที่แท้จริงyang ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, wasyauqa, dan juga ada perasaan, มีความรู้สึกตื่นเต้นในการที่อยากจะพบเจอกับ Allah Subhanahu wa taala, wal khaufa wal raja, มีความเกรงกลัวต่อ Allah, takut kepada Allah taala kau banyak, dan juga raja, ada harapan kepada Allah taala kau banyak, wal inabatu wat tawakkul, dan juga ada perasaan nak kembali lagi cari Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada akhirat lebih banyak, dan juga sangat bertawakal kepada Allah taala, war ridha wat tafwid wasyukur, sangat tamam bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, was sabar, dan juga akan kesabaran, tamah kesabaran kepada kita apabila kita baca Quran. Segala palang leng palit palang yang akan จะให้พลังกับหัวใจของเราและก็ให้ชีวิตชีวากับหัวใจของเราทั้งหมดมีอยู่ในอัลกุรอาน wasairul ahwal allati biha hayatul qulub wa kamaliha. Ibn Qayyim sebut katanya, apa sebab วิธีการอะไรที่เราจะทำให้หัวใจของเรามีชีวิตชีวามีทุกอย่างในอัลกุรอาน ada berlaku วิธีการdi dalam Al-Quran, dan juga nak buat หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่สมบูรณ์ kamal, วิธีการ how to semua pun ada di dalam Al-Quran juga yang Allah Subhanahu wa taala telah sebut habis belaka dah. Kerana ingatlah katanya, al-qalbu, หัวใจini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang muqallibal qulub, yang nak hayung hati kita gigat tu, nak balik hati kita gi belah ning, ataupun nak membakikan ataupun menghidupkan hati kita jadi hati yang berhayat ataupun hidup, มีชีวิตชีวา Allah เท่านั้นที่ รู้วิธีการอย่างดีที่สุดเพราะพระองค์เป็นเจ้าของหัวใจของเรา Tuhan adalah Tuhan kepada hati kita. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Al-Quran tidak berhajat kepada masa kita. ถ้าเราไม่ให้เวลากับอัลกุรอานเนี่ย อัลกุรอานไม่กระทบอะไรทั้งสิ้นเลย แต่ถ้าหากว่าเวลาของเราmasa kita, hidup kita, หัวใจของเรา hati kita, wa ruhuka, dan juga roh kita tak beri masa kepada Al-Quran,
nescaya masa kita tak akan dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang tak bui kepada Al-Quran, nescaya kita akan jumpa dengan hidup yang syaqa. ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์หัวใจของเราที่ไม่ให้เวลากับอัลกุรอาน kita akan jumpa katanya hati kita akan marid, akan sakit, bahkan akan mayit, akan mati hati kita kalaulah kita tak bui masa hati kita untuk duduk dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran lagi katanya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan juga kami telah mewahyukan kepada kamu hai Muhammad akan ruh. Al-Quran adalah ruh. Al-Quranคือวิญญาณชีวิตที่ไม่มีวิญญาณ hidup yang tidak ada ruh adalah hidup yang mati. Hidup yang tidak ada ruh คือศพที่เดินได้นั่นเอง mayat yang boleh berjalan. Katanya ulama, innama kana al-Qur'anu ruhan, sesungguhnya Quran ini adalah ruh, winyan. Quran ini ke winyan. Li'annahu sababu hayati hadhihi al-ummah. Ummah ini tak akan nak boleh hidup kalaulah tanpa adanya ruh seperti Al-Quran. ประชาชาตินี้จะมีชีวิตไม่ได้ถ้าไม่มีรูห์ไม่มีวิญญาณนั่นก็คืออัลกุรอาน nak berjalan lagi ke mana umat Islam kalaulah tak guna Quran. Al-Quran ini adalah salah satu nikmat yang besar. Hari ini kalaulah kita nak kira ataupun nak namakan katanya GPS ที่เราใช้ในการเดินทางไปนู่นไปนี่ มันคือเนืมัดอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางเช่นเดียวกันอัลกุรอานมันคือชีวิต adalah hidup dan juga GPS yang paling cepat sekali yang nak bawa kita pergi kepada syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Wa sababu hayatil qulub, bahkan dia adalah ruh bagi hati kita, หัวใจของเรา หัวใจที่ไม่ได้มีอัลกุรอานหรือคนที่ไม่ได้ป้อนอัลกุรอานเข้าไปในหัวใจของเขาเนี่ยคือหัวใจที่ตายด้านคือหัวใจที่แข็งกระด้าง adalah hati yang keras. Ingatlah katanya fala yamutu qalbun, hati tak akan nak mati kalau hati itu tu sentiasa bersama dengan Al-Quran semua. Wala hayata liqalbin, dan juga hati mana-mana hati หัวใจดวงไหนจะไม่มีทางมีชีวิตถ้าหัวใจเหล่านั้นเนี่ยkhaliyun minha ปราศจากรูห์วิญญาณที่เรียกว่าอัลกุรอาน katanya Malik bin Dinar, seorang tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah. Ya ahli Al-Quran, dia panggil ahli Quran, ahli-ahli Quran, oh chao Al-Quran. Tanya soalan kepada kita diri saya dan juga hadirin semua, วันนี้เราเป็นอัลกุรอานเราเป็นชาวอัลกุรอานแล้วหรือยัง ماذا زرع القرآن في قلوبكم อัลกุรอานได้ปลูกอะไรเข้าไปในหัวใจของคุณบ้าง Quran ini telah tanamkan apa benarkah di dalam hati kamu dah? Tanam gapo gatik di dalam hatimu dah? Fa innal Quran rabi'ul qulub kama anna al-ghaitha rabi'ul ardi. Ingatlah katanya Al-Quran ni เป็นสิ่งที่มันจะสร้างความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวาให้กับหัวใจเช่นเดียวกันที่ฝนที่ตกมาจากฟากฟ้าเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินนี้ Hidup bumi ini kalaulah tidak ada air hujan, maka bumi ini akan mati, ไม่มีชีวิตชีวาไม่ชุ่มชื้น Supaya juga dengan hati kita, kalaulah tidak ada Al-Quran, maka adalah hati อาจจะเป็นหัวใจที่เหี่ยวแห้ง kering dan juga ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในหัวใจ Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ingatlah sesiapa yang Allah Ta'ala beri taufik untuk dia bertadabbur Al-Quran, ngaji Quran. Hari ini tak cukup kita untuk nak baca Quran sahaja. Baca sahaja ni ถือว่าไม่เพียงพอแล้ว แสดงว่าคนที่ไม่อ่านอัลกุรอานเลยคือคนที่ล้าหลังที่สุดในยุคปัจจุบัน ในยุคที่วันนี้สื่อโซเชียลมีเดีย hari ini orang ngajar tafsir beratus-ratus majlis. Hari ini ada majlis ngajar tafsir secara online hari ini. ไม่มีข้ออ้างไม่มีเหตุผลyang kita kata tidak ada masa untuk nak pergi kepada majlis ilmi di masjid tu.
Hari ni kita boleh nak bagi masa kita selepas daripada kita sudah khijab. Kita buka live shot cong mana-mana yang ada tok guru ataupun ustaz-ustaz kita nak mengajar akan Al-Quran untuk kita faham Quran. Pernah hari ni dalam YouTube dan juga di dalam Facebook mai Quran arai iklan. Quran yang paling besar sekalinya iaitu kita tak beri masa kepada Al-Quran. Ini adalah hidup yang paling teruk dan juga yang paling jauh daripada barakah sekali. Kerana hidup yang wi jawab pe katanya yung yu kap log dunia chon memi welahai kap Al-Quran ni. Nabi dengan kita pia lebih sibuk lagi mengenai dengan dunia ini. Nabi SAW tak boleh nak hidup dan juga nak kerjakan dakwah setelah mana ayat Quran tak turun semalam 2 malam kepadanya. Sehingganya demam. Dan juga akhir sekali Allah Ta'ala turun ayat Quran wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Belum nak turun ayat Quran ni seorang perempuan musyrikin mari syari Nabi kata syaitanmu telah tinggalmu wahai Muhammad, iaitu Allah Ta'ala. Syaitanmu telah tinggalmu dah, tak turun wahyu kepadamu. Akhir sekali Allah Ta'ala turun ayat ni ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi mai mi ciwale nei wanti wahyu mane tu patalung ma. Kita ni yuda yang raiเป็นเวลาหลายวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เป็นเวลาหลายเดือนโดยที่เราไม่อ่านอัลกุรอานเลยชีวิตของเราใช้ชีวิตได้อย่างไร hidup pada mana dengan tidak ada Quran? Ini adalah soalan yang kita kena tanya kepada kita sendiri. Akhir sekali dengan satu syair yang saya nak baca di sini, ya ummatil qur'anu hablu najatina fatamassaki bi'urahu kay la naghraqa walitajma'i hawla alkitab shatatana حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. Pegang teguhlah dengan talian Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala ini pegang kejap, jangan lepas. Untuk kita selamat sama ada dunia ini dan juga akan selamat pada hari akhirat nanti. Cik saya ni haiเราจับว่าให้แน่นๆทั้งในโลกดุนยานี้แล้วก็โลกหน้าที่มันจะพาเราไปสู่สวรรค์ของ Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pakak duk gilikunglah tepi-tepi Quran, hiduplah kita bersama dengan Al-Quran. Kerana hati yang bersama dengan Al-Quran adalah hati yang tak akan berlakunya kelahi dan juga pecah belah. จะไม่เกิดซึ่งความเครียดแค้นซึ่งกันและกันและก็จะไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นระหว่างประชาชาติอิสลาม Ambillah Quran mari guna di dalam segala hidup kita di dalam dunia ini. Dan juga yakinlah katanya orang yang hidup bersama dengan Al-Quran, janjian Allah Ta'ala iaitu Allah Ta'ala akan Quran jadi syafaat kepada dia pada hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Satu ayat yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi SAW sebagai soalan, Allah Ta'ala turun kepada Nabi katanya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran ini tak turun kepadamu Muhammad untuk nak wimu ni duka cerita. Quran ไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้เจ้าโอ้มุฮัมมัดเป็นคนที่ทุกข์ที่สุด Katanya Qatadah ibn Di'amah Sadusi, seorang ulama at-tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 118 Hijrah. Qatadah jawab kepada Quran ini katanya, la wallah ไม่อย่างแน่นอนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะประทานกุรอานลงมาแล้วเราอยู่กับกุรอานเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทุกข์ที่สุด Kita nak duka cita dengan sebab Quran ini pen pai medan ma ja'alahu syaqa. Quran ini Allah Taala turun mari untuk bukan nak bagi kita ni duka cita sok-sok sia cai. Walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tetapi Al-Quran ini yang Allah Taala turun kepada kita untuk jadi rahmat kepada kita dan juga jadi cahaya tunjuk jalan kepada kita, wa dalilan, dan juga tunjuk jalan ini sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah orang yang dia duduk dengan Quran ไม่มีทางที่เขาเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโศกเศร้าเสียใจ Orang yang jadi โรคซึมเศร้าเสียใจคือคนที่ห่างไกลจากอัลกุรอานและห่างไกลจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala เพราะนี่เชื่อ mengikut apa yang Allah Taala กล่าวมา anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa เป็นตัวชี้วัดได้วันนี้ทำไมมุสลิมถึงเป็นโรคซึมเศร้าเพราะห่างไกลจากอัลกุรอานหรืออาจจะอ่านอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจอัลกุรอานsebab สิ่งที่จะทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาไม่โศกเศร้าเสียใจต้องเข้าใจกุรอานต้องเอาเนื้อหาอัลกุรอานไปใส่ในหัวใจด้วยไม่เพียงพอสำหรับเราในการที่จะอ่านอย่างเดียวในวันนี้إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اهدنا بالقرآن اللهم زين قلوبنا بالقرآن اللهم أحي قلوبنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة